الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، Alhamdulillah, bersyukur kita semua kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurnia rahmat nikmat Allah yang tidak terhingga kepada kita. Mudah-mudahan dengan segala rahmat nikmat Allah kita syukuri. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-Nya yang beriman dan bertakwa kepada-Nya, insya-Allah. Selawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman, penyudah sekalian para nabi dan rasul, Rasul yang amat menyayangi umatnya. Mudah-mudahan kita diperakui oleh baginda sebahagian daripada umat baginda di akhir zaman ini, walaupun tidak sempat hidup sezaman dengan baginda. Mudah-mudahan kita akan bersama baginda nanti di akhirat nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua berhak mendapat syafaat baginda. Mudah-mudahan kita semua tidak terhalang daripada minum dari kolam Kausar baginda, insya-Allah. Yang sekarang ini apa nama, ada seorang adik lah yang sekolah tahfiz di Johor kan, gara-gara dia belasah dipukul oleh penolong wadan katanya. Tapi ada setengah lah kalau kita baca dalam internet marah pada sekolah tahfiz ini kan, tak betul lah. Itu kes itu sahaja, tidak melibatkan yang lain. Ada kesilapan dan sebagainya. Sama juga macam berlaku kemalangan jalan raya, tak payah beli motosikal lah, tak payah beli kereta lah. Bukan begitu kan. Cara pemikiran sebahagian orang kita. Sedangkan sepatutnya yang ditutup pusat-pusat hiburan itu yang melalaikan, bukannya sekolah tahfiz. Itu dia, banyaklah sudut pandang orang kita. Kadang-kadang bila melihat satu perkara itu, dia tengok seolah-olah semua mungkinlah kita perakui ada kesilapan, ada pengurusan, tapi biarlah kepada mereka yang bertanggungjawab menyelesaikannya. Mudah-mudahan kita minta supaya mudah selesai dengan baiklah. Dan insyaAllah kita akan sambung pembicaraan kita berkenaan dengan kitab perbandingan akidah dan fahaman umat Islam yang ditulis oleh Sahibul Fadilah Tuan Haji Sa'id bin Ibrahim Matan Mufti Negeri Sabah, lanjutan daripada kitab kita yang lalu berkenaan dengan gerakan firqah kelompok Syiah ini. Surat 66. Kita pergi atas sikit. Menurut akidah dan kepercayaan firqah Syiah, pelantikan khalifah tersebut, siapa dia? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman, tidak sah, dia kata. Syiah kata tak sah. Kenapa? Menurut dakwaan orang-orang Syiah, jawatan khalifah itu adalah hak Sayyidina Ali.
bin Abi Thalib yang diwasiatkan oleh Nabi SAW bahawa selepas wafat baginda, jawatan Khalifah Islam itu mesti disandang oleh Sayyidina Ali. Mereka mengadakan ini tidak ada sebenarnya. Tetapi menurut akidah dan kepercayaan yang perlu kita pegang, yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah, pelantikan khalifah-khalifah tersebut adalah sah. Kerana pelantikan khalifah-khalifah itu adalah dengan persetujuan dan keputusan sahabat-sahabat Nabi yang utama dan terkemuka. Dan Quran sendiri sebut wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka dijalankan secara bermusyawarah sesama mereka. Dan tidak didapati pula sesuatu wasiat pun dari Nabi SAW bahawa jawatan Khalifah Islam mesti wafat selepas wafat baginda ialah Sayyidina Ali. Tidak ada. Cuma orang Syiah. Sedang kita tahu bahawa sebelum ini Abdullah bin Sabah ni dia masuk Islam, kononnya diberikan penghormatan, diberikan ganjaran, mendapat layanan istimewa daripada Khalifah Sayyidina Osman, tapi tidak. Akhirnya dia marah pada Sayyidina Osman dan mereka-rekakan cerita. Pergi sampai ke Mesir, ke Basrah, ke Kufah, ke Iraq. Mana dia sebarkan cerita-cerita palsu. Justru itu menurut akidah kepercayaan ahli sunnah wal jamaah, pelantikan Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Osman adalah sah, dan tidak bermakna khalifah-khalifah tersebut merampah hak Sayyidina Ali. Kenapa pelantikan khalifah-khalifah itu diputuskan di Majlis Syura, iaitu keputusan yang dipersetujui dalam mesyuarat para sahabat Nabi yang utama dan terkemuka yang terdiri daripada kaum Muhajirin dan Ansar. Muhajirin maknanya orang Islam daripada Mekah yang berhijrah ke Madinah. Ansar mereka yang membantu golongan Muhajirin yang terdiri daripada Aus dan Khazraj. Semuanya menyatakan persetujuan di mana tindakan ini adalah sesuai dengan kehendak Al-Quran dan memang dituntut oleh Islam, sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa amruhum syura bainahum, surah Asy-Syura ayat 38, maksudnya dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka. Dan inilah itu, kita pun mesyuarat. Nak buat apa mesyuarat, nak latih ahli jawatan kuasa mesyuarat. Jangan kita sendiri atau berapa orang, tidak. Kerana bila keputusan bersama, timbul masalah. Tapi bila keputusan adalah keputusan bersama, tak ada masalah. Kenapa guna duit ni, kenapa lantik dia ni, ini dipersetujui dalam mesyuarat. Semua bersetuju. Kalau dia tak hadir, kenapa kamu tak hadir? Bila dah selesai kamu bantah, tak boleh. Jawatan Khalifah Islam berganti dan bertukar daripada Sayyidina Umar Al-Khattab kepada Sayyidina Osman, mulai dari tahun 25 Hijrah hingga sampai ke tahun 35 Hijrah. Sayyidina Osman bin Affan adalah seorang Khalifah Islam yang selalu dalam keadaan sibuk, bukan hanya untuk mentadbir dan mengatur hal ehwal negara dan pemerintahan negara sahaja, malah beliau juga sibuk mengumpul dan menyusun ayat-ayat suci Al-Quran untuk dijadikan dalam satu mishaf. Maknanya yang Quran kita ada jasa besar Sayyidina Osman. Bukan saja Sayyidina Osman, daripada zaman Abu Bakar lagi, apabila berlaku ramai di kalangan para sahabat yang hufaz, yang menghafal Al-Quran ini syahid dalam peperangan menentang golongan murtad. Dia fikir macam mana
Tak boleh dibiarkan begini. Quran belum disusun lagi lalu dikumpulkan. Dan ada yang menyatakan pernah dikumpul, maknanya dalam pada zaman Sayyidina Umar, tetapi tidak masih ada perlu penambahbaikan dan berjaya dikumpulkan dengan jayanya pada Khalifah Osman bin Affan. Untuk dijadikan supaya Quran itu berada dalam satu mushaf yang kini dengan nama Mushaf Uthmani, yang dikenali dengan Uthman. Tapi dia tidak ada baris dan ada beberapa titik. Siapa yang buat? Zaman kerajaan Bani Umayyah oleh Abu Aswad Ad-Duali. Dia letakkan baris, dia betulkan titik sehingga ada zaman kita sekarang. Mana usaha yang bersungguh-sungguh dan berterusan. Yang merupakan kitab suci dan menjadi kitab bacaan umat Islam hingga sampai ke hari ini. Kita dah susun elok-elok, tak rajin nak baca, ini masalah. Amal kena rajinlah, hargai apa yang telah dibuat, kerana fikirkan kita umat selepasnya. Umat zaman Nabi dah jamin, para sahabat dijamin, dan tabi'in dijamin. Selepas tabi'in tidak dijamin oleh Nabi. Nabi kata sebaik-baik kurun adalah zamanku, kemudian sahabat, kemudian summa amsal, selepas itu adalah zaman tabi'in. Maknanya kita hidup berpegang dengan mazhab tak salah, kerana masih dijamin oleh Nabi. Cuma ada orang sekarang ni dia kata tak ada pun Nabi suruh mazhab. tak ada pun Nabi suruh ikut mazhab Syafi'i, tidak ada. Sekarang ni banyak kan. Biarlah itu orang terlebih pandai, biarlah dia kan. Masalah juga kalau terlebih pandai, dia cukup pandai, okeylah kan. Hingga sampai hari kiamat, mana kita pegang dengan Quran ni. Dalam pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan pada 5 tahun yang terakhir, iaitu bermula dari tahun 30 Hijrah sampai tahun 35 Hijrah, akidah dan kepercayaan firqah Syiah mulai tersebar, merebak dan berkembang serta mendapat sokongan dan sambutan dari umat Islam, di mana fahaman anti terhadap Khalifah Uthman dan khalifah-khalifah terdahulu daripadanya, Khalifah Umar dan Khalifah Abu Bakar, berkobar-kobar di sana sini, merata-rata tempat dan semakin hangat diperkatakan. Banyak anti, sebenarnya dia anti kepada Sayyidina Uthman sebenarnya asal, tapi dia merebak, sehingga kan kerana melatih Sayyidina Ali, dia merebak. Sayyidina Abu Bakar pun tak sah, Sayyidina Umar pun tak sah pelatikannya, yang dibawa oleh orang tadi lah, Abdullah bin Sabah Yahudi. Firqah Syiah mengulangi dakwaan mereka bahawa orang yang berhak dilantik dan diangkat menjadi khalifah Islam selepas wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Firqah Syiah mendakwa pula bahawa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Uthman adalah merampas hak khalifah yang sah, iaitu hak Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Dan memanglah di antara, kalau kita belajar ideologi, di antaranya ideologi kapitalis, dia macam mana berbohong sehingga orang terima perkara itu benar. Bohong akhirnya pasal kerap sangat dibohongi, akhirnya rasa seolah-olah benar. Ini kapitalis, di antara dia bohong sehingga orang percaya. Kerana bila orang tak percaya, dia bohong lagi, akhirnya orang percaya. Allah Rabbi. Firqah Syiah, orang-orang Syiah enggan mengucapkan radhiyallahu an kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia tak sebut. Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman, malah orang Syiah
mengutuk ketika khalifah itu dengan ucapan qatalallahu man qatala ahlil bait. Dia kata cara dia, Allah Ta'ala mengutuk mereka yang memerangi ahlil bait. Siapa dia? Keluarga Nabi. Bila masa dia memerangi keluarga ahlil bait? Keluarga Nabi bila masa? Tidak ada. Ini pembohongan Syiah. Dan Syiah Malaysia pun ada di utara sana. Dia tak sebut Sayyidina Umar, Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia sebut Umar Al-Khattab. Dia pernah jahat kan? Dia jahat orang Syiah. Dia sebut gitu. Tidak, dan kita tidak boleh sahabat Nabi, sahabat Nabi tak percaya kepada sahabat Nabi atau mengatakan sesuatu boleh mendatangkan kekufuran, kerana Nabi dah beri jaminan pada orang ini, memberikan jaminan orang ini memang confirm sudah dijamin surga sahabatnya ridwanullahu alaihim, Allah Ta'ala redha kepada mereka. Kita belum lagi, kita malah tidak ada, iaitu kita bimbang. Apatah lagi orang yang diberi jaminan oleh Nabi, oleh Allah Ta'ala, mereka mengatakan orang ini memusuhi keluarga Nabi. Orang-orang Syiah menuduh bahawa Khalifah Abu Bakar, Umar dan Osman adalah orang yang bertanggungjawab memerangi ahli bait keluarga Nabi SAW. Oleh itu Abdullah bin Sabah, orang inilah yang asalnya seorang pendeta, seorang ahli pijak pandai Yahudi yang masuk Islam, memberontak melawan Khalifah Osman, Khalifah Islam yang ketiga, dan membunuh Khalifah itu pada tahun 35 Hijrah dengan tujuan untuk melantik dan mengangkat Sayyidina Ali menjadi Khalifah Islam yang keempat, menggantikan Khalifah Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia orang lah punya mainan, dia orang lah punya wayang kan? Memang kita tengok wayang, tengok Iran, Iran kerana dia bermusuh dengan Amerika kan, tapi tengok tak ada sebenarnya lambang yang diguna tu kita ditegak. Dia ni kan, dia tutup ni tambang tak payah buat lah. Dia orang pakai tu, Syiah pakai, mereka pun pakai lambang. Tapi anak-anak muda kita pakai peace yo, itu jangan. Banyak perkara yang kita, banyaklah anak-anak muda banyak ikut saja. Yang perempuan di sekolah pun begitu juga, yang duduk digulung. Sebenarnya dia ada kumpulan dia. Kalau di negara kita, negara kita lah, di ibu kota di Malaysia ini, yang mana anak-anak muda yang belum yang sudah tidak bersih, dia sengaja pakai tudung tapi digulung. Tapi itulah kadang-kadang saya tanya kepada kamu, faham tak kamu buat? Tak faham, tapi saja suka-suka sekolah. Kamu faham maksud dia tu? Maksud dia dah digulung, memang setuju untuk dibuking. Itulah masalah. Jadi ikut anak-anak muda kita, patut yang pakai yang elok menutup aurat, digulung-gulungkan lagi kan. Allah Rabbi, tak ada ikut tapi tak tahu apa maksudnya. Pelantikan Sayyidina Ali menjadi khalifah setelah Sayyidina Osman bin Affan, khalifah Islam yang ketiga, mati terbunuh, maka kumpulan pemberontak dan umat Islam yang tidak ikut memberontak telah sepakat untuk melantik dan mengangkat Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah menjadi khalifah Islam yang keempat, menggantikan khalifah Sayyidina Osman bin Affan. Sampai begitu sekali disebar-sebarkan berita kebencian terhadap Sayyidina Osman. Akhirnya pemberontak tadi mengambil peluang membunuh Sayyidina Osman. Pemberontak yang digembar-gemburkan terhadap ini perampas jawatan daripada Sayyidina Ali, Sayyidina Osman lah, dan Sayyidina Abu Bakar, mereka telah merampas, dan mereka ini kerana memerangi keluarga Nabi. Dan akhirnya pemberontak mengambil peluang membunuh Sayyidina Osman ketika Sayyidina Umar sedang membaca Al-Quran dalam Masjid Nabawi. Pasal dia tidak ada khalifah, dia tidak ada pengawal peribadi, tak ada, sendiri saja.
Pelantikan Sayyidina Ali menjadi khalifah Islam menggantikan Sayyidina Osman mengikut dakwaan orang Syiah adalah sebagai khalifah Islam yang pertama. Kata Sayyidina Ali tu. Tapi selepas dalam sirah menyebut apabila berlaku pembunuhan terhadap Sayyidina Osman, mereka mencadangkan Sayyidina Ali untuk menggantikan tempat. Pada awalnya Sayyidina Ali menolak. Sayyidina Ali menolak kerana tadilah tidak mahu dikaitkan dengan pemberontak. Dan terlibat akhirnya bila negara berada dalam keadaan huru-hara, mau tidak mau Sayyidina Ali terpaksa memikul tanggungjawab ini sebagai khalifah yang keempat. Kerana firqah Syiah, kelompok Syiah ini mengiktiraf tidak mengiktiraf khalifah dahulu yang tadilah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman sebagai khalifah yang sah. Tetapi bagi orang-orang ahli sunnah wal jamaah, Sayyidina Ali itu adalah khalifah Islam yang keempat. Dan Sayyidina Ali tidak dianggap orang yang bersalah kerana Sayyidina Ali sendiri telah mengiktiraf dan membai'ah, memberikan perjanjian taat setia serta memberi sokongan yang padu suara kepada Khalifah Abu Bakar, Osman dan Sayyidina Ali tiada masalah. Dan ada setengah orang kita bila baca hadis yang diriwayatkan oleh ahli bait terutama Sayyidina Ali, tak boleh. Kalau hadis itu betul kita terima. Kerana banyak hadis diriwayatkan daripada ahli bait. Ahli bait mana keluarga Nabi. Cuma yang jadi masalahnya bila Syiah dia memanipulasi, makna dia eksploitasi benda tu, dan ada yang mereka tambah, ada yang mereka buat hadis sendiri, kerana untuk menyokong dakwaan mereka. Oleh itu Sayyidina Ali tidak berfahaman dan tidak berakidah sebagaimana firqah Syiah. Tak boleh kita marah Sayyidina Ali, kerana Sayyidina Ali tidak berakidah sebagaimana akidah Syiah. Sama juga bulan Ramadan setengah marah, mana selawat Al-Khalifatul Ula kan dah ambil ni Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bid'ah ni, kenapa ni? Itu para sahabat kan, ya Allah Ta'ala pun redha pada mereka kan. Itulah masalah yang dia terima solat terawih setengah lah daripadanya, hanya 8 rakaat saja, sedangkan boleh buat 20. Kalau gaji sangat sampai 36 rakaat boleh buat, tak salah. Dan memang kita dalam bulan Ramadan, pahala solat ibadat sunat ini diberikan pahala wajib bulan Ramadan saja. Yang kita mungkin ni sudah masuk bulan Syaban kan. Ada juga orang tanya bila bulan Syaban boleh ke Ustaz tu yang kita baca yang 3 kali? Nak baca 10 kali pun tak ada masalah. Kerana Quran tak nak baca Yasin, baca ayat lain pun boleh. Tapi tak salah kan. Ada pula dia ingat salah. Baca Quran kan. Sama juga baca Yasin malam Jumaat boleh. Nak baca surah Al-Kahfi pun boleh. Nak baca Qul Huwallah pun boleh. Tak ada masalah kan. Dia Quran kan. Itu dia. Allahu Akbar kan. Ini terus baca tu Yasin, bid'ah, Nabi tak buat. Yang dia sekarang ni sibuk kan, dalam apa nama dia guna modul, masa dia guna teknologi kan. Tapi setiap bid'ah pula dia guna. Inilah masalah. Hanya firqah Syiah sahaja yang mengagung-agungkan beliau melebihi dari sepatutnya. Yang mengagung-agungkan Sayyidina Ali atau mendewa-dewakan Sayyidina Ali itu yang salah, melebihi daripada sepatutnya, itu yang salah. Dan dia Syiah ada 12, ada yang sampai, ada yang kata Syiah Rafidhah, ini banyak lah. Dan ada di antara mereka Batiniyah sama juga, yang batin, yang mengangkat darjat Sayyidina Ali bukan setakat Nabi sampai ke Tuhan dia. Ini salah, dan ini bid'ah, yang ini dhalalah. Ini sesat.
Iaitu orang-orang Syiah yang mengatakan Sayyidina Ali adalah imam Syiah yang menerima wahyu dari Allah dan imam yang berpangkat kenabian. Itu salah. Wahyu-wahyu hanya sampai kepada Nabi. Wahyu ini dan Nabi saja. Dan kalau Nabi ini seorang lelaki yang diberi wahyu, untuk dirinya tidak diperintahkan untuk sampai pada orang lain. Rasul seorang lelaki diberikan wahyu untuk dirinya dan diperintahkan untuk sampai pada orang lain. Tengok Khidir Nabi, Musa Nabi dan Rasul. Memanglah kan untuk dia. Tiba-tiba naik perahu, naik sampan, sampai hujung sana dibocorkan perahu tersebut. Tanya Nabi Musa, kenapa kau bocorkan? Jangan kau tanya. Kalau kau tanya aku tak boleh ikut. Dan sampai satu tempat jumpa kanak-kanak sedang bermain, dibunuhnya. Kanak-kanak, kenapa kau bunuh? Budak ni baik, tak apa salah. Memanglah dia tahu apa itu dirinya. Dan sampai satu tempat minta diberi makanan, tidak diberikan. Malah ada pondok lah, kita kata rumah lah, rumah kecil yang hampir runtuh, dibetulkan, ditegakkan. Katanya Sayyidina katanya Nabi Musa, anda bila tegakkan minta lah upah. Tidak. Dan ditanya juga, kenapa buat begini-begini? Tak kena, ni last aku bagi pohon ni pada kau, habis sudah. Dia pun teranglah satu persatu. Kenapa dibocorkan? Kerana ada raja yang rampas setiap perahu yang elok. Dia nak selamat rupanya, ditebuk. Akhirnya dia rampas perahu ataupun sampan tersebut, dan dia bunuh budak ni. Kenapa? Budak ni bila besar dia jadi kafir. Itu untuk dirinya. Bila dia Nabi. Dan ditegakkan balik rumah yang hampir roboh itu kerana bawahnya ada harta tersimpan. Tak tahu kerana ini. Itulah. Lepas tu haza firanu bain, inilah perpisahan antara kita berdua. Kamu tak boleh lagi ikut. Itu di mana itu dikatakan ilmu laduni lah. Dan cuma ada juga setengah orang dia kata dia terima ilmu laduni sudah. Itu salah. Nabi saja. Tak Nabi tak ada. Dan malah didakwa dia ni punya makam yang tinggi, tak semayang, tak apa. Tapi pernah saya kata, ini yang saya pernah dengar lah. Dia duduk rumah, tak pergi masjid, jemaat pun tak pergi, tapi boleh mengubah orang pergi, alhamdulillah tak nak bagi dia. Dan tak bekerja, cuma bini dia beritahu saja, bang tak ada Nescafe, tak ada gula, tak ada ni, okey, relax, besoknya ada. Sehingga korang kata dia wali. Tapi diketahui apabila dia meninggal memang tak boleh mengucap, sampai terus tak boleh mengucap kan. Rupanya dalam bilik dia khusus tak bagi orang masuk itu ada panggil apa, satu tempat lah dia buat yang memang dia berak di situ. Bila masuk di bawah tu macam telaga lah, rupanya Quran diletak di berak. Rupanya dia berkawan dengan Afrik kan. Orang nampak dia pegang tasbih besar tu, ini masalah. Kita kena faham itu sebab kita kena belajar akidah kan. Tengok seorang syekh datang jubah sampai 3 lapis, lepas tu biasanya ridat kain ni kan biasanya 1, ni sampai 5 sampai 8. Ulama besar lah ni. Lepas tu dia dahinya hitam betul sampai bonjol kan. Kita berikut rupanya bapa Syiah. Jangan, itu macam kita kena faham, kena tengok. Kita belajar tentang akidah, tahu akidah yang benar dan yang salah. Ini antara kita belajar ilmu akidah. Jadi kita belajar fahaman Syiah dan bapa lagi lah fahaman yang disebut oleh Tuan Syekh. Termasuk dalam ni Wahabi pun ada juga disebut kan. InsyaAllah panjang lagi, sebab kita jumpa lah. Dan imam yang berpangkat kenabian, malah ada di antara orang-orang Syiah mendakwa bahawa Sayyidina Ali pada hakikatnya adalah Nabi. Ini memang sesat. Nabi Muhammad adalah akhir zaman.
Karena Quran sebut sendiri, wa ma Muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamin nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapa pada seseorang, dan dia adalah seorang nabi dan penyudah sekalian para nabi. Jelas, titik. Orang kata tak ada sudah. Ada dan syiah banyak, illa masya Allah dia tambah. Melainkan jika dikehendaki oleh Allah dia tambah lagi. Ini baca betul lah, tapi illa masya Allah tak disebut, dia kata. Tak ada sudah. Quran beritahu dah, Nabi penyudah akhir zaman. Yang tambahan dakwaan adalah sesat dan menyeleweng. Dia kata adalah Nabi yang diwahyukan oleh Allah untuk menerima wahyunya. Tetapi malaikat Jibril tersalah memberikan wahyu, yang menyebabkan wahyu yang dibawa oleh Jibril tadi diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh Jibril tersalah. Ini dakwaan-dakwaan yang sesat dan menyeleweng. Dan bermacam-macam lagi dakwaan orang-orang Syiah yang bercanggah dan bertentangan dengan akidah dan kepercayaan ahli sunnah wal jamaah. Ini ada orang di sini kan, ada juga maknanya anak-anak muda kita terikut, dan di antaranya wanita lah, ada apa nama, terikut. Ada orang di sini yang ajaran tak tahu daripada mana ajaran. Bila dia setupas dia guru, tak batal guru, malah ambil berkat dicium lagi di dahi kan. Malah bila dia makan kuih ke apa, berebut-rebut, dia orang berebut nak ambil sisa je kan. Islam jelas, tidak ada benda yang mengarut, tidak ada. Dan pernah bila saya berkuliah, ada orang dia tanya, ustaz nak tanya lah lepas saya kuliah, dia kata ada ni, dia kata keluarga belah bini dia lah kan. Dia bagi tahu bahawa yang mengajar di masjid tak sebenar lagi, dia kata. Kalau nak Islam yang sebenar, kena ikut dia, adalah guru ni di sini dia sebut kan. Itu baru sebenar dia. Dia tak pergi masjid, yang beramal pun di rumah dia, ada zikir-zikir, dia kata, untuk membersihkan hati kita. Pandai nak bersihkan hati. Bila kita zikir, dengan zikir ni kita rasa kita hebat. Jangan kita pun nak rasa hebat juga kan. Jangan biar jelas, benda yang jelas adalah jelas. Bukan makna jelas ditampuk-tampuk dan lepas dia jelas, bukan. Benda tak jelas dan benda yang dia dia benda yang benar, dia boleh dihujah, boleh ditanya, boleh disoal. Bukan benda yang jelas kata tak boleh kau soal ini, nanti kurang imanmu. Bukan begitu kan. Firqah Syiah di zaman Khalifah Ali. Mana tadi? Dan bermacam lagi lah Syiah yang bercanggah dengan tetangga. Okey, firqah di zaman Khalifah Ali. Di zaman pemerintahan Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Talib berlaku perkara-perkara yang sangat mengecewakan umat Islam, bukan disebabkan Sayyidina Ali, tetapi adalah kerana kehendak sejarah yang memang berjalan demikian, iaitu timbul firqah Syiah yang bertentangan. Di sekolah adalah kawan saya tanya, dia ni sepupunya kan. Sepupunya ni satu perkara, satu juga masalah orang sekarang ni yang dia berguru dengan internet. Dia Syekhul Google. Google, dia kata aib aja, tapi siapa yang guna model tu kan. Dia bagi dia macam apa nama, sufi ataupun tasawuf ni bukan ilmu Islam, dia kata. Dia kata gitu. Dan bila dibahaskan, banyaklah dapat diambil daripada sumber mana tak tahu. Sufi tasawuf ni pada Islam, daripada hadis hadis Jibril alaihissalam yang menerangkan tentang hakikat Islam, iman dan ihsan. Ihsan ni tasawuf. Tapi boleh kata ambil tasawuf? Tak boleh. Daripada tadi dah kena belajar Islam, kena belajar iman, baru datangnya tadi tasawuf itu.
Disebut anta'budallah ka'annaka tara. Kenapa? Kamu menyembah Allah, beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Boleh dia kata, aku nampak Allah cantik bah, kan? Macam mana rosak iman tu? Tak faham tu. Seolah-olah, bukan maknanya lihat, ini tak, seolah-olah tu kena faham tu kan. Cuma yang menyelewit kita akui. Yang menyelewit nak jalan pintas tidak ada. Iman apa semua tak setiap jalan pintas tidak ada. Dia nak naik di atas saja, ingat dia tasawuf ni dia susun tangga. Dia jaga siapa? Jaga orang, jaga kita. Susun tangga kan, dengan tawaduknya, dengan zuhudnya. Itu mana sifat-sifat tasawuf yang perlu ada pada kita. Tapi nak ambil tasawufnya tak boleh. Dan Imam Ghazali sebut apa dia? Man tafaqqaha wa lam tasawwafa faqad tafassaqa. Wa man tasawwafa wa lam tafaqqaha faqad tazannaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Kata Imam Ghazali, siapa yang belajar fiqh tak belajar tasawuf fasik. Tapi siapa yang belajar tasawuf tak belajar fiqh zindik. Apa nanti? Kafir. Kenapa kafir? Letak Allah tak kena pada tempat dia. Allah di mana saja? Allah di hatiku. Bila Allah di hatiku, aku tak semayang pun tak apa. Pasal apa? Allah di hatiku sudah tak akan dibakar oleh neraka. Habis. Inilah yang rosak. Pegangan dia tak betul. Tapi tak boleh nak kata semua ahli tasawuf tak betul. Itu dia. Allah. Tetapi adalah kerana kehendak sejarah. Memang berjalan sedemikian, iaitu timbul firqah Syiah yang bertentangan. Kalau orang tanya kenapa timbul, di antara Nabi minta kepada Allah supaya umat dia ni tidak berpecah, Allah Ta'ala tak terima. Ini Nabi sebut akan berlaku perpecahan selepas kewafatan. Ya, Nabi minta. Kenapa Allah Ta'ala jadikan demikian? Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Dan Nabi pun pesan kepada kita supaya kita terbiasa berada landasan agama yang betul. Bila landasan agama yang, jangan cari yang pelik-pelik. Cari yang betul dengan Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas cukup. Jangan dia dalam ibadah ni, dalam agama tak boleh kita pandai-pandai menambah, tak boleh pandai-pandai kita mengurang. Kita rajin ini hari solat subuh kita nak sembahyang 4 rakaat, tidak sah dan haram. Malah boleh rosak akidah kalau dia sedang menambahkan sesuatu pada hukum yang ditetapkan. Ataupun malaslah, kerana malas ataupun kita semayang bukan jamak pasal lah, zuhur nanti kita solat 2 je. Dengan sini bukan kerana dia musafir dan sebagainya, tapi nak buat memandai-mandai tak boleh, mengurang dan melebihkan tak boleh, tidak ada hak itu. Itu makna dalam ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan sambung pada berikutnya sekejap masa. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah agar kita semua akan berada dalam landasan agama yang betul, berpegang dengan akidah yang sahih ahli sunnah wal jamaah, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftahna futuhal arifin. Ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu pengetahuan, pintu hidayah di sisi-Mu yang begitu luas. Allahumma rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahilah ilmu pengetahuan kami. Allahumma zidna wa la tanqus alaina. Ya Allah, kami benar-benar memohon kepadamu ya Allah agar kau sentiasa menambahi ilmu kami, jangan sesekali kau mengurangi ya Allah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami yang lemah, yang dhaif ini ya Allah, agar kami sentiasa mengingatimu ya Allah, dikala senang kami, dikala susah kami ya Allah. Pergantungan kami hanya padamu ya Allah. Ya Allah, bantulah kami yang lemah, yang dhaif ini ya Allah, agar kami sentiasa bersyukur di atas segala limpah kurnia-Mu.
yang tidak terhingga kepada kami daripada rahmat-Mu. Ya Allah, ampunilah di atas kealpaan dan kelalaian kami ini, ya Allah. Jangan kamu azab kami dengan kelalaian, melainkan kamu beri pengampunan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami yang lemah, ya Ta'if ini, ya Allah. Lemahnya kami dari segi ibadah kami, ketakwaan, ubudiyah, ketaatan padamu, ya Allah. Namun golongkanlah kami nanti, bangkitkanlah kami bersama hamba-hamba-Mu yang terpilih, yang diredai di sisi-Mu, ya Allah. Minas syuhada'i والنبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan kebenaran dan kurniakanlah kepada kami agar kami sentiasa mengikutinya. Wa anil batila batilan warzuqna jtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah juga kepada kami jalan kebatilan dan kurniakanlah kepada kami agar kami sentiasa menghindari dan menjauhinya, Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kesenangan kehidupan kami di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, keselamatan dan kesejahteraan kami di akhirat sana nanti, ya Allah. Wa qina azabannar, ya Allah. Wa izzat yang maha pemurah, Tuhan yang maha pengampun, Tuhan yang maha penyayang, Tuhan penerima taubat hamba-hamba-Mu. Walaupun sebesar mana dosa-dosa yang dilakukan oleh kami semua ini, ya Allah, selamatkanlah kami semua ini daripada azab api neraka, ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Terima kasih di atas kesudian para jemaah yang sudi menunggu, yang sudi mendengarkan kuliah yang saya sampaikan. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah, apa yang kurang itu sudah semestinya dari kedhaifan dan kelemahan diri saya. Andai ada tutur kata saya, percakapan saya dalam menyampaikan kuliah ada yang tersinggung dan sebagainya, saya menyusul berjari memohon dibuang kemaafan. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.